Tanya AP anda. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tanya AP anda ini, dan kita bersama dengan Encik Ahmad di udara. Selamat petang, Encik Ahmad. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Salam Lebaran, belum lambat lagi ya. Sama-sama. Okey, kalau kita nak memperkatakan pasal keyboard warrior ni, actually daripada tadi yang saya dapat dengar daripada pendengar-pendengar yang lain, itu bukan keyboard warrior. Itu adalah privacy of a child yang kita tak dapat masuk dalam dunia diorang. Tapi kalau nak cakap pasal keyboard warrior itself, kita ni yang langtang dekat FB. Ya, contohnya? Contohnya seperti saya sendiri. Atas keyboard lah itu, saya dapat kad jemputan khas daripada Bedok Police Station. Saya di tag dan di trace oleh polis, pegawai polis, dan diorang rasakan yang status saya tu tak bersesuaian. Dan melanggar mungkin atas dasar akta-akta tertentu lah. ya, macam resis, tak resis ataupun perkauman ke apa-apa, kita tak tahu. Pada orang, kita boleh shoot lah apa-apa kita nak. Pasal everything yang pasal dalam hati kita nak berbual, kita tahu apa yang kita nak berbual. Tapi jari kita tak boleh kontrol. Apabila kita type tu, itu jari tu boleh type apa-apa benda sekalipun. Even kalau misal kata kalau kita nak bidas tentang politik, kita nak bidas tentang kalau sekarang ni banyak orang berkatakan pasal perang di Gaza semua. Banyak yang nak jadi keyboard warrior. Tapi dorang tak tahu cara untuk kita luahkan perasaan kita. Dari pengalaman anda sendiri dari pengalaman anda sendiri, apa yang anda pelajari? Bagaimana anda adakah itu menjadikan anda seseorang lebih yang berhati-hati? Ya, bagaimana? Memberikan pendapat anda? Saya dah lebih hati-hati sekarang kerana saya dah tahu pasal sedangkan anggota polis yang saya jumpa tu, dia cuma cakap saya tak nak warning awak, saya tak nak buka any record against awak. Cuma saya nak bilang awak cara-cara untuk kita luahkan perasaan kita dalam FB. Macam ada kekata ni cakap, don't throw your dirty laundry on the wall lah. That's the thing. Habis ada lagi satu, kira polis tu sendiri cakap dengan saya, cakap awak boleh letak apa-apa pun, tapi jaga apa yang awak cakap. Itu je. Mungkin perkataan dia. Habis jumpa dia tu, dia sampai cakap dengan saya, cik, jangan stop commenting. Keep on commenting. Tapi dengan cara tertentu ya. Sekarang awak dah tahu caranya untuk komen. Actually maknanya keyboard warrior ini adalah keyboard warrior. Tapi yang tadi yang kakak tu dengan anak dia, itu adalah pergaulan dengan anak tu, dunia diorang dengan dunia kita sekarang lain. Ya, kita sebenarnya ada beberapa segmen dalam perbualan kita hari ini. Terima kasih Ilhami sangat begitu sesuatu yang baik kita kongsi kerana beliau sendiri menyedari untuk memberikan pendapat. Kita tak boleh merembat aja dengan emosi dan sebagainya. Pandangan Encik Zaki? Saya rasa memang laman internet ni memang satu laman yang terbuka, dan oleh kerana Cik tadi memang betul lah mengatakan bahawa hari ini kita tidak kita menggalakkan kita orang ramai juga komen mengenai bersuara ataupun memberi pandangan mengenai politik ataupun yang sebagainya. Tapi kita harus berjaga-jagalah apa yang dikatakan, oleh kerana ada juga yang dapat yang dapat merasakan bahawa mungkin mereka tersinggung dan sebagainya, dan kita tak juga mahu orang lain juga tersinggung dan mengatakan kita telah menggunakan kata-kata yang tidak patut dilakukan. Dan saya rasa hari ini juga oleh kerana laman internet itu memang terbuka, sesiapa pun boleh membuat laporan kepada pihak polis juga jika seorang terkata yang tertentu yang tidak sepatutnya, seperti slander dan libel dan sebagainya. Ini memang satu isu yang saya rasa mungkin membahayakan kepada seseorang itu.
Dan itu juga membawa kita kepada satu kejadian ya baru-baru ini tentang apa yang dikongsi sama oleh Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Encik Teo Chee Hean yang memaklumkan tentang warga negara tentang beberapa dari anggota masyarakat kita lah ya yang telah ke Syria untuk tujuan berjihad dan menjadi radikal dengan menonton video dan menjadi radikal hanya dengan membaca artikel yang telah pun dimuat naik ke laman media sosial. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang tidak boleh kita ambil ringan. Apa pandangan komen Encik Zaki? Memang sebagai seorang individu kita perlu bersikap kritikal terhadap berita yang kita baca lah dan sebagainya dan seperti isu seperti Syria. Saya rasa dengan pengetahuan yang kukuh dan juga keimanan yang berdaya tahan, kita harus dapat membezakan apa yang dilaporkan dengan apa yang tidak sahih misalnya. Dan saya rasa memang ia satu keprihatinan besar untuk kita kerana pengaruh bahaya ni yang disebarkan oleh internet boleh menjejas kita dan keselamatan kita di Singapura. Dan saya rasa kita harus juga terasa bimbang dengan pengaruh ini oleh kerana ia mempunyai implikasi yang besar, terutama sekali mereka yang termasuk jerat pengganas misalnya dan sebagainya. Saya rasa seperti isu-isu di situasi di Gaza misalnya hari ini, kita mempunyai pelbagai saluran untuk menolong situasi di sana, misalnya melalui MUIS dan masjid dan Masjid Relief ataupun Red Crescent sebagainya untuk menolong mereka di sana. Oleh kerana saya juga bersimpati dengan apa yang terjadi. Tapi kita harus berwaspada lah oleh kerana ada di antara site laman-laman internet ini juga digunakan untuk mendapat anggota yang baru oleh kumpulan pengganas-pengganas. Dan di Singapura juga baru-baru ini kita juga mendapat laporan di mana geng-geng juga menggunakan laman internet untuk mencari anggota baru juga. Jadi oleh kerana itu kita harus berjaga-jaga dirilah di mana siapakah kita berinteraksi dan siapakah kita menolong di internet juga. Bukan semua memang kumpulan yang boleh kata sahih. Dan apa yang saya rasa apa yang kita kongsi juga menggambarkan, mencerminkan ciri-ciri diri kita ya. Dan itulah juga yang harus kita terus prihatin lah, lebih-lebih lagi kalau anak-anak khususnya mempunyai ciri-ciri yang sebegini yang kita rasa boleh membahayakan, boleh mendatangkan kemudaratan di masa depan. Harus kita ambil langkah-langkah selanjutnya lah benar sekali ya. Bukan saja untuk anak-anak kita orang dewasa juga jangan mudah terpedaya dan kita perlu berfikiran kritikal seperti mana Cik Zaki katakan tadi perlu mendapatkan banyak pendapat dahulu sebelum membuat kesimpulan tentang apa yang berlaku. Baiklah, mungkin kita dengar rumusan Cik Zaki sendiri tentang topik kita hari ini mengenai belia dan media sosial menangani sikap keyboard warrior. Okeylah, kita memang topik ini memang padan bagi trend bagi situasi terkini. Oleh kerana kita memang sekarang dalam keadaan dunia lebih terbuka dan tanpa sepadan. Dan memang teknologi hari ini memang telah berubah dengan begitu cepat. Dan oleh itu ia telah merubah juga cara kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi juga dan bagaimana adakah ini akan meruntuhkan adab dan sopan santun kita sebagai orang Melayu juga. Dan bagi saya apa yang penting adalah kita dalam soal mengharungi cabaran media sosial ini, memang semua pihak mempunyai peranan, bukan saja tanggungjawab pemimpin, pemerintah ataupun badan-badan saja. Saya rasa guru-guru, ibu bapa, asatiza juga mempunyai tanggungjawab yang penting untuk memantau dan mendidik anak-anak kita juga. Dan malahan juga saya rasa bagi golongan yang lebih tua, mereka seharusnya juga jadi contohlah dan menjadi teladan bagi anak kita. Dan saya berharap bahawa kita semua dapat mengikutilah trend terkini dan juga menelusuri internet bersama. Dalam pada itu juga harus kita terus kekalkan tata susila, kesantunan, nilai-nilai yang dipupuk sejak awal lagi. Untuk memastikan mereka ni biarpun canggih IT tapi tetap mengamalkan nilai-nilai yang perlu asas. Dan juga rasa tanggungjawab terhadap pandangan masing-masing seperti mana Encik Ilhami telah pun lalui sendiri. Saya rasa sangat menarik pengalaman beliau itu. Terima kasih kerana berkongsi sama. Terima kasih.